Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan Rejab. Dan selepas ini kita akan masuk pula bulan Sya'ban. Dan kemudian selepas itu kita akan masuk pula bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada sekarang kita membuat persiapan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan dan dapat menunaikan amalan pada bulan Ramadan dengan sebaik-baik amalan. Kerana sesungguhnya beramal dalam bulan Ramadan itu ganjaran pahalanya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Allah gandakan amalan kita pada bulan Ramadan ini dengan berkali-kali ganda. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bulan Rejab selalu dikaitkan orang dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tidak percaya. Ramai orang tidak yakin. Kerana peristiwa ini berlaku secara ghaib kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang beriman, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Mereka percaya dengan sepenuh kepercayaan. Sebab itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini peristiwa untuk menguji keimanan. Untuk mengujikan keimanan. Orang macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila diceritakan kepadanya peristiwa yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan dengan penuh keyakinan dia percaya, dengan sepenuh-penuh kepercayaan. Tetapi orang-orang munafik mereka tidak percaya. Orang kafir lagi mereka tidak percaya. Mereka yang menggunakan akal, manusia yang menggunakan rasional semata-mata, mereka tidak yakin dan mereka tidak percaya terhadap persoalan-persoalan ghaib. Dalam kehidupan kita manusia ini, kita tidak terikat dengan alam zahir semata-mata. Ada lagi alam yang lain yang wajib kita percaya. Itulah dinamakan keimanan. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada alam ghaib itu merupakan sebahagian daripada keimanan kita. Jadi kalau tidak percaya kepada perkara yang ghaib, perkara yang bersifat ghaibiyah, maka keimanan kita adalah terjejas. Keimanan itu akan terjejas bila kita menolak sesuatu yang benar daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam kitab suci Al-Quran Karim dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Di mana Allah telah berfirman yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini cukup jelas dan cukup terang bahawa peristiwa ini benar-benar berlaku ke atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama berpendapat bahawa peristiwa ini berlaku pada malam 27 hari bulan Rejab. Tetapi ada ulama berkata tidak semestinya berlaku pada malam 27 hari bulan Rejab. Bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada yang gaib, sama ada berlaku pada malam 27 ataupun berlaku pada malam-malam lain, kita yakin peristiwa ini adalah peristiwa yang benar.
Kita yakin dengan sungguh-sungguh peristiwa ini peristiwa yang betul. Soal berlaku pada malam apa, pada bulan apa, itu persoalan yang lain. Yang penting bagi kita ialah yakin. Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini peristiwa untuk menguji keimanan. Sesiapa yang beriman, dia yakin dengan perkara yang ghaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Hari ini ramai orang yang tak yakin, tak percaya kepada hadis Nabi, iaitu golongan Islam liberal. Golongan Islam liberal ni mereka menolak hadis Nabi, tak nak pakai hadis Nabi. Mereka mengkritik Imam Bukhari, mereka kritik Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud dan seumpamanya. Mereka kritik. Mereka menyatakan punca perpecahan di kalangan umat Islam hari ini dan kemunduran umat Islam itu berpunca daripada hadis-hadis Rasulullah. Mereka tolak. Mereka nak pakai Quran saja. Kita orang beriman, Quran itu merupakan kitab yang menjadi keyakinan kepada kita dan kita beriman dengannya. Begitulah juga hadis Nabi. Hadis Nabi sama ada hadis Nabawi ataupun hadis Qudsi merupakan sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin kepada hadis Nabi bermakna tidak yakin juga kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Menolak hadis Nabi, kata ulama termasuk majlis fatwa kebangsaan, orang itu boleh menjadi kafir. Jadi kita yakin bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian dada baginda dibedah dan dicucikan. Ini adalah perkara yang penting. Manusia perlukan kepada kebersihan zahir dan batin. Apatah lagi orang yang akan menjadi pemimpin kepada masyarakat, pemimpin kepada manusia. Sudah tentulah mereka itu seorang yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, mempunyai kesucian hati dan kesucian jiwanya, dan juga mempunyai kemantapan ilmu. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dicuci dadanya, dimasukkan ilmu, dimasukkan iman ke dalam dada baginda. Jadi penting bagi seorang pemimpin mempunyai keimanan yang kuat dan mempunyai ilmu yang tinggi ataupun ilmu yang mendalam. Baginda diperjalankan daripada Mekah ke Palestin, tidak ke Kuala Lumpur dan tidak ke negara-negara yang lain. Kenapa? Kerana bumi Palestin ialah bumi yang bersejarah. Bumi tempat perjuangan para nabi, para rasul, para mursalin berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Palestin juga ataupun Baitul Maqdis juga merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Hari ini kita solat, kita menghalakan ke arah kiblat di Mekah, di Kaabah. Jadi sebelum daripada itu umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi ini adalah perkara yang penting. Sesungguhnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu penuh dengan cabaran. Untuk memperlihatkan kepada baginda tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudian diangkat ke langit, dimi'rajkan ke langit oleh Allah SWT sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk kita mengupas dan menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah adalah sesuatu yang sangat panjang. Jadi kita ambil sebahagian daripadanya untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil intibar daripada peristiwa yang berlaku itu. Dalam perjalanan pada malam itu, baginda telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan borak satu kenderaan
yang dinaiki oleh nabi-nabi sebelum daripada baginda. Dan perjalanannya sangat pantas. Perjalanan yang sangat pantas dan dapat sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perjalanan pada malam itu, baginda dikejar oleh jin Ifrit, di mana jin ini kejar daripada belakang, dan Nabi melihat jin itu bersungguh-sungguh untuk menghalang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jin ini adalah sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang kafir dan ada yang Islam. Yang kafir ini tak ada bezalah dengan manusia yang kafir. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyatakan kepada Rasulullah, jangan bimbang, jangan takut. Lalu malaikat mengajar kepada Rasulullah dengan doa, dan baginda berdoa. Dengan doa itu jin Afrik jatuh tersungkur dan api di tangannya padam. Dia bawa api. Dia bawa obor di tangan dia, jin itu. Kemudian bila didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin jatuh tersungkur dan padam api di tangannya. Jadi kita melihat atlet-atlet dunia pada hari ini, ketika mereka berlari nak masuk dalam stadium, mereka bawa obor. Sebagaimana jin pada malam itu bawa obor. Mereka bawa obor untuk dinyalakan dalam stadion. Jadi api ini Allah jadikan syaitan itu daripada api. Allah jadikan iblis itu daripada api. Dan orang Majusi menyembah api. Api padam setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jin jatuh tersungkur. Itulah kekuatan doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Jadi kita hendaklah sentiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian-ujian yang besar. Dalam menghadapi syaitan laknatullah, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak minta perlindungan daripadanya. Bila kita diuji dengan ujian sakit COVID-19 dan berbagai-bagai jenis ujian, hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita daripada sebarang masalah dan sebarang ujian yang boleh menjejaskan kesihatan kita dan keimanan kita. Dan pada malam itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tercium satu harum yang semerbak. Harum yang semerbak. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, apakah yang semerbak harum itu? Lalu malaikat memberitahu, Jibril memberitahu kepada Rasulullah, itulah bau daripada tubuh seorang yang mati syahid kerana mempertahankan akidah. Mati syahid kerana mempertahankan akidah. Iaitu seorang perempuan dan bersama dengan keluarganya yang mati kerana dihukum oleh Fir'aun laknatullah, iaitu tukang sikat rambut yang bekerja dalam istana Fir'aun, yang disebutkan sebagai Masyitah. Masyitah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Masyitah saja, dalam istana itu ada lagi orang lain yang beriman kepada Allah. Walaupun Fir'aun mengaku dia sebagai Tuhan dan melakukan penindasan kepada rakyat yang beriman kepada Allah. Asyah binti Muzahim adalah isteri kepada Fir'aun, tetapi Asyah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan 4 orang wanita dunia yang menjadi contoh tauladan kepada seluruh manusia. Yang pertama, Kharijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang ketiga, Asyah binti Muzahim, itu isteri kepada Fir'aun itu. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah contoh wanita dunia yang terbaik, yang boleh menjadi idola kepada wanita-wanita lain di dunia pada hari ini. Jadi Fir'aun telah memanggil pada suatu ketika Asyah ini ketika Masyitah ini sedang menyikat rambut anak Fir'aun,
tiba-tiba sikak jatuh ke lantai dan dia latah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Anak Firaun yang mendengar perkataan tersebut lalu memberitahu kepada bapaknya. Dan Asyah dipanggil. Ditanya kepadanya, apakah ada Tuhan lain selain padaku? Asyah menyatakan, ya, Tuhan yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang memerintah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Itulah Tuhan yang sebenar. Itu Tuhan yang sebenar. Tuhan yang memerintah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Lalu Firaun memerintahkan kepada Masyitah ataupun tukang sikat rambut itu supaya kembali kepada agama datuk nenek moyang orang Mesir yang syirik kepada Allah SWT. Masyitah tetap bertegas, dia tidak akan beragama ataupun mengikut ajaran tok nenek moyang yang kufur, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudiannya Masyitah ini, tukang sikat rambut ini, dijatuhkan hukuman oleh Firaun yang zalim itu. Keluarganya dikumpul dan diperintahkan supaya terjun ke dalam kawah yang airnya panas mendidih. Mula-mula suaminya, kemudian diikuti dengan Masyitah, dan pada masa itu dia sedang mendukung anaknya masih kecil. Tiba-tiba dan dalam keadaan dia teragak-agak untuk melompat dalam kawah yang airnya panas mendidih, anak yang sedang didukung itu berkata kepada ibunya, teruskanlah wahai ibu, ibu berada di pihak yang benar. Kemudian tukang sikat rambut ini melompat ke dalam kawah yang mendidih dan satu keluarga gugur syahid kerana mempertahankan akidah. Inilah bagaimana pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Masyitah ini, tukang sikat rambut ini, bahawa mempertahankan akidah ini adalah satu perkara yang sangat penting. Allah muliakan mereka yang mati kerana mempertahankan akidah. Tukang-tukang sihir Firaun yang kalah ketika berlawan dengan Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perlawanan dengan tukang-tukang sihir yang dikerah seluruh negeri Mesir. Dikatakan 16,000 tukang-tukang sihir pada hari itu dikerah untuk berlawan dengan Nabi Allah Musa AS. Tukang-tukang sihir ini mencampak tali menjadi ular, dan Nabi Musa mencampak tongkat, tongkat yang diberikan oleh mertuanya Nabi Syuaib AS. Dia campak jadi ular besar, dan ular besar ini memakan ular-ular yang kecil. Maka sebahagian tukang sihir itu menyatakan ini bukan sihir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Dan kemudian mereka, pendek cerita, ringkas cerita, mereka kemudian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang beriman ini dipaksa oleh Firaun supaya kembali kepada agama datuk nenek moyang yang syirik. Dan mereka bertegas tidak. Mereka bersedia untuk mati kerana mempertahankan akidah. Dan ramai yang gugur syahid di kalangan ahli-ahli sihir Firaun ini kerana mempertahankan akidah. Jadi daripada peristiwa itu dapat kita mengambil pengajaran bahawa orang yang beriman mesti teguh dengan akidah, yakin dengan pegangan yang benar. Jangan takut menghadapi ujian dan cubaan, kerana Allah SWT akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka yang mati syahid pada jalan Allah SWT. Orang mati syahid ini, darah yang bertitik jatuh pertama, titisan yang pertama jatuh ke atas bumi, dia sudah nampak tempat duduk dia dalam syurga. Allah beri nampak gambaran tempat duduk dia dalam syurga. Ini kelebihan mereka yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perjalanan pada malam itu juga, Nabi melihat sekumpulan petani bercocok tanam. Nabi melihat sekumpulan petani bercocok tanam, di mana tanaman yang mereka tanam itu cepat membesar dan kemudian berbuah. Kemudian tanam lagi, berbuah lagi, tanam lagi, berbuah lagi. Cepat mengeluarkan hasil, berganda-ganda mendapat hasil.
Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah itu? Jibril menyatakan, itulah bandingan orang yang berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berganda oleh Allah. Diberikan pahala yang berganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjuangan akan digandakan oleh sampai 70 kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. Jadi tidak rugi kalau kita berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam ini jadi rendang, jadi subur kerana adanya jihad, kerana ada perjuangan di kalangan umat Islam. Bila umat Islam meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan, Islam akan jadi kurus kering. Islam akan menjadi tidak bermaya. Jadi umat Islam itu mesti berjihad, mesti berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Islam menghadapi ancaman daripada musuh-musuh Islam, kiri, kanan, belakang, depan, atas dan bawah. Jadi umat Islam mesti berjihad. Mengikut Imamul Hasan Al-Banna rahimahullah, jihad ini fardu kifayah. Jihad ini fardu kifayah. Tetapi bila negara umat Islam menghadapi ancaman daripada musuh, negara umat Islam menghadapi tentangan daripada musuh, umat Islam terancam, nyawa mereka terancam, agama Islam juga terancam. Pada masa itu fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain yang wajib kepada setiap orang Islam itu bangun berjihad menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan ataupun jihad ini tidak boleh dipandang kecil, mestilah memikul umat Islam memikul tanggungjawab untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu kepada manusia, untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Paling-paling tidak kepada jiran-jiran kita sendiri. Dalam kampung kita ada orang kafir umpamanya, wajib kita menerangkan Islam kepada mereka. Sama ada mereka nak ikut tak ikut, itu persoalan yang lain. Kita hendaklah memberikan tahu kepada mereka tentang kebaikan Islam ini dan keselamatan hidup selepas kita mati di negeri akhirat ini. Islam sajalah yang dapat menyelamatkan kita, iman sajalah yang dapat menyelamat dan membantu kita di negeri akhirat yang kekal abadi. Jadi bagaimana diperlihatkan kepada Rasulullah untuk kita mengambil pengajaran daripadanya bahawa jihad ini adalah penting, diberikan ganjaran pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan pada malam itu juga Nabi melihat sekumpulan manusia pegang batu dengan tangannya, kemudian mereka pukul kepala mereka sehingga kepala mereka pecah berkecai, darah bersemburan keluar, kemudian pulih macam sedia kala. Mereka pukul lagi kepala mereka, mereka meraung kesakitan, kemudian kepala mereka pulih macam sedia kala. Mereka pukul lagi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah itu wahai Jibril? Jibril kata, itu ialah orang yang tidak menunaikan solat, mempermudah-mudahkan solat. Sedangkan solat ini adalah tiang agama. Dan mi'rajnya Nabi, Isra Nabi, dan kemudian Nabi dimi'rajkan ke langit pada malam itu ialah untuk menerima solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang sangat penting dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha ialah untuk menerima solat yang menjadi satu rukun daripada rukun Islam. Satu rukun daripada rukun Islam. Solat adalah tiang agama. Seseorang yang mengabaikan solat dan tidak menunaikan solat, artinya dia telah meruntuhkan agama. Solat ini sangat penting. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang meninggalkan solat, orang meninggalkan solat ini bukan bermakna tinggal solat sama sekali. Bukan bermakna tinggal solat sama sekali. Yang dimaksudkan ialah mengakhirkan solat. Solat itu di akhir waktu. Zuhur pukul 1 tengah hari, dia solat dekat pukul 4 petang. Nak habis dah waktu solat. Tetapi pendapat Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh ulama daripada kalangan tabi'in, menyatakan bahawa orang itu tidak solat
tidak salat zuhur kecuali hingga datangnya waktu asar. Maknanya habis waktu baru nak salat. Itu kata Sa'id bin Musayyab. Dan tidak salat asar hingga datangnya waktu maghrib. Tidak salat maghrib hingga datangnya waktu isya. Artinya orang melalaikan waktu salat, mengakhirkan waktu salat dan melalaikan waktu salat. Itu disebutkan oleh ulama-ulama zaman silam. Mereka melalaikan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam kitab suci Al-Qur'an Karim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka orang-orang yang salat, iaitu orang yang lalai daripada salatnya. Celaka orang yang lalai pada salat, yang tak tunaikan salat ataupun mengakhirkan salat. Celaka. Celaka orang yang melalaikan salat. Di dalam perkara melalaikan salat ini, ulama memberikan dua pandangan. Pertama sekali, orang yang melalaikan salat ketika takbir sampailah dia beri salam, dia tak ingat apa dah. Dia tak ingat dia sedang bersolat. Dia lalai ketika mendirikan salat. Dia ingat pada benda lain, ingat di kedai payang, ingat di stadium Gombada, ingat kepada perkara-perkara yang lain, ingat kepada perniagaan dia. Dan satu lagi yang dimaksudkan dengan lalai ini ialah mereka yang melakukan perbuatan maksiat ketika di luar salat. Mereka melakukan perbuatan mungkar di luar salat. Kerana Allah SWT berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan mungkar. Kalau melakukan perbuatan mungkar, maksiat, buat benda-benda yang tidak baik, maka salat itu tidak menghalang mereka daripada membuat perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mana itu dikatakan sebagai lalai. Mereka mendirikan solat, tetapi mereka juga buat benda mungkar. Mereka terbabit dengan riba, terbabit dengan penipuan, terbabit dengan penyalahgunaan kuasa, terbabit dengan penyelewengan yang lain di atas muka bumi ini. Maka mereka itu dikira sebagai lalai dalam solat. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, solat ini adalah satu tanggungjawab yang sangat penting. Kerana solat ini membentuk akhlak, membentuk akidah. Solat ini membentuk akhlak yang mulia, sebagaimana ibadat-ibadat yang lain. Jadi kita perlu menekankan kepada solat ada satu perkara yang sangat penting, kerana ianya adalah membentuk diri kita menjadi orang yang berakhlak. Solat itu dan ibadat-ibadat yang lain juga membentuk diri kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Bila meninggalkan perbuatan mungkar dan menunaikan perintah Allah SWT, artinya terbina dan terbentuk diri kita ini sebagai seorang yang baik. Ibadat puasa pun begitu juga, ibadat haji pun begitu juga. Merupakan tarbiyah kepada diri kita ini untuk menjadi orang yang baik. Dan dalam perjalanan pada malam itu juga, Nabi melihat sekumpulan manusia mengangkat kayu, meletak kayu atas belakang dia. Kemudian angkat lagi, letak lagi atas belakangnya, sampai tak gerak nak pikul, sengit belakang-belakang. Maka Nabi bertanya pada dia, siapakah itu yang pikul beban-beban yang berat itu? Maka mereka beritahu, itulah orang yang diberi amanah dan terima amanah, beri amanah, terima amanah. Mereka tidak menunaikan amanah itu dengan sebaiknya. Sesungguhnya amanah, pikul amanah lebih berat daripada pikul gunung. Gunung berat, tapi amanah lebih berat lagi daripada pikul gunung. Orang munafik bila diberi amanah kepadanya, dia khianat. Bila bercakap, dia bohong. Bila berjanji, dia mungkir janji. Dan banyak lagi sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mukmin, mereka sentiasa mengambil tanggungjawab bila mengambil amanah. Bila mengambil amanah, mereka pikul amanah itu dengan sebaik-baik. Jika tidak menunaikan amanah, hukuman Allah sangat berat di negeri akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya.
Jadi mereka yang diperlihatkan pada malam itu oleh kepada Rasulullah ialah manusia yang terima amanah sebagai pemimpin tetapi tidak berlaku adil kepada rakyat. Terima amanah sebagai wakil rakyat, mereka tidak berlaku adil kepada anak-anak buah dalam kampung, dalam kawasan. Seorang bapa tidak berlaku adil kepada anak-anaknya dan kepada isteri-isterinya. Oleh kerana itu amanah ini sangat penting, mesti ditunaikan amanah. Kalau tidak sanggup, jangan mengambil tanggungjawab. Kalau tidak mampu untuk pikul amanah, jangan pegang jawatan-jawatan yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, sepanjang perjalanan pada malam itu banyak cerita yang banyak yang diperlihatkan kepada Rasulullah, dan kita tak dapat nak sebut secara menyeluruh pada malam ini kerana masa yang sangat terbatas, sehinggalah baginda sampai ke Baitul Maqdis, dan di sana Nabi sampai di masjid dan didapati dalam masjid itu sudah ramai orang menanti baginda. Sudah ramai orang menanti baginda dalam masjid. Kemudian mereka tolak Nabi Muhammad naik ke atas jadi imam. Siapakah yang ramai dalam masjid itu? Sesungguhnya yang ramai dalam masjid itu ialah nabi-nabi yang terdahulu, dan mereka telah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah penghulu bagi segala nabi-nabi. Nabi-nabi yang terdahulu tu mereka ikut di belakang sebagai makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas daripada itu lalu dibawakan kepada baginda Mi'raj untuk naik ke langit, dan Nabi telah menempuh 7 lapis langit, bermula dengan pintu langit yang pertama dan diikuti dengan pintu langit yang kedua, sampailah ke langit yang ketujuh, dan sampailah ke Sidratul Muntaha yang tidak sampai oleh makhluk yang lain. Malaikat Jibril yang bawa Nabi pun tak sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah malaikat tidak sampai bersama dengan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha? Kerana kedudukan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada malaikat Jibril itu sendiri. Walaupun manusia itu daripada tanah, Adam min turab, dan malaikat daripada cahaya, tetapi martabat Nabi Muhammad adalah martabat yang tinggi. Allah jadikan manusia sebagai ahsani takwim, seelok-elok kejadian, sebaik-baik kejadian. Tetapi bila manusia ini tidak menunaikan tanggungjawab terhadap Allah SWT, terutama sekali dalam soal solat, tidak menunaikan solat, maka martabat mereka akan jatuh lebih hina daripada binatang. Thumma radadnahu asfala safilin, jatuh martabat mereka. Dan selepas daripada itu Nabi pun bawalah turun solat daripada 50 waktu jadi 5 waktu, turun ke muka bumi dan kemudian pulang sampai ke Mekah. Banyak orang persoal kepada Nabi, terutama sekali golongan munafik. Orang beriman tetap yakin dan tetap percaya dengan sepenuh-penuh kepercayaan, melainkan orang yang kafir dan golongan munafik, mereka menolak dan mereka tidak menerimanya. Jadi saya kira setakat itulah pada malam ini dapat disampaikan sedikit daripada sejarah yang panjang, daripada kisah yang panjang berhubung dengan Isra dan Mi'raj ini. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.